Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanari Ibrahim. Berita malam ini dimulakan dengan Majlis Islam Sarawak MIS sedang merancang untuk menubuhkan sebuah universiti Islam di negeri ini. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, perkara ini masih dalam peringkat perancangan dan dikendalikan oleh Biro Pendidikan MIS. Menurutnya, terdapat keperluan untuk mewujudkan institusi tersebut bagi menyediakan peluang pendidikan dalam bidang Islam kepada pelajar negeri ini. Lanjutan daripada itu, kita sedang berbincang berusaha untuk mewujudkan peringkat yang lebih tinggi daripada college, iaitu sebuah universiti pada masa akan datang. Ini masih dalam peringkat perbincangan kita bersama dengan Biro Pendidikan. InsyaAllah dalam usaha 3-4 tahun yang akan datang, sekarang ini dapat menjadi satu realisasi, kita akan wujudkan sebuah universiti Islam di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis penangguhan seminar zakat sempena sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Sarawak di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS pada Isnin. Sementara itu, beliau memberitahu setakat ini terdapat Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak, IKMAS, yang menyediakan pendidikan Islam. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai memberitahu penduduk dari kampung di seberang hilir menjadi kumpulan pertama yang akan berpindah ke penempatan projek pembangunan Darul Hana bermula 22 Ogos ini. Jelas beliau, kumpulan pertama tersebut merangkumi penduduk dari Kampung Panglima Seman Lama, Kampung Semarang dan Kampung Lot Tambahan. Katanya kira-kira sebanyak 337 ketua isi rumah akan menjadi kumpulan pertama yang berpindah ke kawasan itu, di mana penyerahan kunci rumah, geran tanah dan pampasan perpindahan dijangka bakal disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Beliau menambah segala kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan air sudah disediakan dan lengkap, serta para penduduk tidak perlu membuat permohonan bagi penyambungan elektrik atau air. Sementara itu, beliau memaklumkan Tabung Baitulmal Sarawak TBS telah mengagihkan sejumlah 40.2 juta ringgit hasil kutipan zakat kepada golongan asnaf yang layak melalui pelbagai program setakat 22 Julai lepas. Ujar beliau, manakala pada tahun 2021, TBS telah mengagihkan hasil kutipan zakat sebanyak 73.6 juta ringgit. Menurutnya, institusi zakat khususnya TBS sangat penting dalam usaha mengangkat martabat dan memperkasa kedudukan umat Islam dalam pelbagai bidang di negeri ini. Dan sepastinya selepas ini Tabung Utama akan menganjurkan seminar yang sama di bahagian-bahagian lain di seluruh negeri. Ini penting kerana banyak perkara-perkara baru mengenai sistem perusahaan zakat terkini yang harus dikongsikan dengan Majlis Islam. Maka tanggungjawab itu Majlis Islam Sarawak telah meletak di bahu Tabung Utama untuk menjalankannya serta mengadakan jariwara selepas itu. Keduanya saya mengucapkan tahniah kepada Tabung Utama kerana atas usaha yang gigih selama ini mengatur banyak bentuk program dalam berbagai bentuk lah. Of course, yang paling utama ialah dari segi kutipan zakat yang sentiasa meningkat dari tahun ke tahun ataupun waktu pandemik pun umat Islam yang telah pun diberi galakan untuk membayar zakat dan keduanya semestinya selepas dapat kutipan yang bertambah maka dapat diagihkan kepada lebih banyak golongan asnaf dan golongan yang memerlukan. Turut hadir Pengurus Besar Tabung Baitulmal Sarawak Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili, Pengarah Lembaga Tabung Haji Ahmad Kasim Pait, Pengarah Pusat Penerangan Islam Dr. Asma Uthman serta tetamu jemputan lain. Sedikit laporan berita dari Dewan Rakyat. Seramai 346,663 murid Sarawak telah mendapat manfaat daripada program rancangan makanan tambahan RMT sejak tahun 2018. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razi Muhammad Jidin memberitahu ia merangkumi seramai 66,827 murid pada tahun 2018, 61,477 murid pada 2019, 65,470 murid pada 2020, 63,107 murid pada 2021 serta 89,782 murid pada 2022. Menurutnya, peruntukan sejumlah RM912 telah dibelanjakan untuk setiap murid di bawah RMT bagi negeri Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan untuk tempoh maksimum 190 hari persekolahan. Beliau menjelaskan demikian dalam jawapan bertulis sebagai menjawab soalan Ahli Parlimen Baram, Anyi Ngau di Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada Isnin. Datuk Dr. Muhammad Razim mengulas lanjut, Kementerian Pendidikan Malaysia akan menambah baik bantuan tersebut dari semasa ke semasa dan memastikan setiap murid yang berkelayakan tidak ketinggalan mendapat manfaat daripadanya. RMT merupakan bantuan pemberian makanan tambahan kepada murid-murid sekolah rendah terutamanya dari luar bandar dan golongan berpendapatan rendah bagi memperbaiki keadaan kesihatan, fizikal dan amalan pemakanan mereka.
Pada masa ini, RMT ditetapkan pada kadar RM3 seorang bagi murid dari Sarawak, Sabah dan Labuan. Seterusnya, Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) masih meneliti aspek-aspek perundangan berkaitan perwakilan anggota Lembaga Pengarah dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN). Menterinya Datuk Seri Utama Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, aspek perundangan itu adalah berkaitan penimbangan cadangan pelantikan wakil yang berasal dari Sarawak dan Sabah dalam lembaga tersebut. Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis sebagai menjawab soalan Ahli Parlimen Sibuti, Lukanisman Awang Sauni dalam persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada Isnin. Terdahulu, Lukanisman bertanya mengenai pertimbangan wakil tetap dari Kerajaan Sarawak sebagai anggota lembaga di LHDN seperti tercatat dalam artikel 21-1 Intergovernmental Report 1962. Jelas Ahli Parlimen Sibuti itu, laporan berkenaan merupakan dokumen penting yang menjurus kepada pembentukan Malaysia melalui Perjanjian Malaysia 1963. Pada Julai lepas, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, Sarawak telah mengusulkan nama calon untuk dijadikan wakilnya dalam LHDN. Beliau memberitahu langkah tersebut akan membantu kerajaan negeri menghasilkan satu formula di mana Sarawak akan mendapat peruntukan khas berdasarkan pendapatan yang diterima daripada negeri ini. Di Miri pula, penganjuran program Bakat Kamek Kita penting untuk mendedahkan generasi muda dengan aktiviti sihat. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1 Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, program seperti bengkel sape, silat dan masakan kuih tradisional merupakan aktiviti yang wajar dikekal dan diteruskan supaya tidak hilang ditelan arus kemodenan. Saya juga melihat dalam program bahawa terdapat bangkil berkaitan craft berasaskan manik seperti lum, beading dan ceramik big dan bangkil sijik lukis seperti water color painting, seni lukis batik dan tree bark painting. Ini merupakan seni jarang-jarang boleh dikuasai orang ramai. Beliau berkata demikian semasa majlis penutupan program Bakat Kamek Kita, anjuran Persatuan Pelukis dan Seni Visual Miri di Cocobacabana Miri baru-baru ini. Dalam pada itu, beliau tertarik dengan bengkel seni Archa Assemblage berfungsi trash to music selepas membaca buku program. Ini merupakan satu seni sangat unik dan mesra alam di mana barang-barang tempakai digabungkan menjadi sebuah alat muzik dan berfungsi dan dikatakan menghasilkan bunyi atau melodi persis seperti yang asli. Ini merupakan satu seni yang patut diterapkan kukuh dalam diri anak-anak muda kita di Miri. Agar Miri kekal sebagai bandar yang mesra alam, kreatif, inovatif dan menarik untuk kunjungan pelancong agar kita dapat meningkat menunjukkan sektor pelancongan kita di Sarawak, Amia dan Miri khasnya. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak di gov.my dan UKAS channel YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.